Shalom dan salam sejahtera Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. 主所爱的弟兄姐妹，大家平安。 Ya, senang kita boleh kembali, boleh bersama-sama beribadah pada Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. 很高兴我们能够一起来敬拜神，听神的话。 Ya, pada pagi hari ini kita akan bersama-sama merenungkan satu tema, tenang di tengah ketidakadilan. 我们要一起思考的题目就是在不公平中保持冷静。 Saya tidak tahu apakah Bapak Ibu Saudara pernah menghadapi satu situasi yang tidak adil di dalam kehidupan kita. 我不晓得你们是否曾经经历过所谓的不公平的情况。 Ketika kita diperhadapkan pada ketidakadilan, bagaimana respon kita? 当我们遭遇不公平的对待的时候，我们如何反应呢？回应呢？ Apakah sikap tenang adalah sesuatu yang mudah untuk kita lakukan? 冷静的态度是否是属于一件容易的态度呢？ Pada suatu hari ada seorang anak yang baru pindah sekolah. 有一天，一个孩子刚搬到新的学校， Dia pindah ke sebuah sekolah yang baru oleh karena ayahnya pindah tugas ke kota baru. 他之所以搬新的学校，是因为他爸爸的工作被调动了。 Sebagai siswa yang baru, 作为一名新的学生， tentu dia butuh waktu untuk beradaptasi. 他有需要时间做适应。 Dia juga berharap memiliki teman yang baru. 他当然也很希望有新的朋友， Dia juga rindu di sekolah yang baru dia bisa sekolah dengan baik. 他也希望自己在新的学校能够好好的读书。 Tetapi realita yang dia hadapi jauh melampaui apa yang dia pikirkan. 但是他所面对的现实与他所想象的不一样。 Baru saja beberapa hari dia disekolahkan di sekolah yang baru, 他在新的学校不多几天， dia merasa banyak teman-teman sekelasnya sepertinya berlaku dingin dan berlaku kasar kepada dia. 他发现这个同班里面的同学对他的态度是冷漠， Khususnya- 而且是很粗鲁的， Khususnya para siswa-siswa di dalam kelasnya. 特别是男同学， Ya, ia merasa dibully dan dikucilkan 他觉得被欺负以及被排斥， dan bahkan menjadi bahan gosip. 而且他成为别人说三道四的那种话题。 Tetapi dia menyadari semuanya ini terjadi bukan karena dia memiliki kesalahan, 这一切的事情发生，并不是因为他自己本身有错， tetapi oleh karena siswa-siswa yang ada melihat banyak siswi-siswi di dalam kelas menyukai siswa baru ini. 真正的原因是同班的男同学看到许多的女同学对他有好感，然后产生妒忌、不高兴。 Jadi dengan kata lain siswa-siswa yang ada dalam kelas itu sepertinya iri hati. 所以呢，其实同班的男同学是妒忌他， Oleh sebab itulah mereka berusaha menjelekkan dia dan menjatuhkan dia. 所以他们想办法如何来攻击这位男同学。 Ya, siswa baru ini juga merasa bingung. 这位新的男同学也感到非常的困惑， Dia juga tidak tahu bagaimana meresponi hal ini karena ini bukan karena kesalahan dia. 他自己不晓得如何去面对这样的情况，因为他自己没有什么错。 Akhirnya dia menjumpai papanya 后来他找他的父亲， dan memberitahu kondisi yang dialami di sekolah barunya. 把他在学校所遭遇的一切告诉他的爸爸， Lalu sang ayah berkata kepada dia, 然后爸爸就对他说 mungkin mereka belum mengenal kamu dengan baik. 这是可能他们还不太认识你， Cobalah belajar beradaptasi. 你要学习适应。 Perkataan sang ayah ini sepertinya kurang bisa memuaskan hati daripada anak. 父亲的答案看起来不能够满足孩子， Nah, sang anak bertanya kepada ibunya 所以他也去问他的母亲， dan memberitahu kondisi yang terjadi juga. 他也把真实情况告诉他的母亲。 Lalu sang ibu berkata, 母亲回答说 "Nak, kita doakan saja ya. 孩子，我们在祷告中交 Biar 托吧， Tuhan yang turut campur tangan dan membuka jalan." 求神自己来带领开路。 Ya, sang anak sekalipun hatinya sedih, 这位男孩子虽然心里难受， tetapi dia memilih untuk taat. 但是他选择顺服了。 Ia tidak membalas.
他没有报复， Dia juga berusaha untuk bersikap baik dan sabar. 他也尽量表现出友善忍 Dia 耐， berusaha untuk tetap tenang di tengah-tengah ketidakadilan. 他尽量如何在不公平对待的当中保持冷静的态度。 Sampai suatu ketika semuanya berubah. 有一天呢，一切都改变了， Karena sekolah mengadakan kompetisi basket antar sekolah. 因为他们的学校举办了校际的篮球比赛。 Dan siapa sangka siswa baru inilah yang justru menjadi bintang lapangan. 没有人想到，正是这位新的男同学成为篮球星。 Dia seorang atlet yang berprestasi. 原来他是一个很好的运动员。 Dan lewat penampilannya sekolah mereka menang dan mulai dikenal. 透过他的参与呢，他们的学校就这个出名了，得到冠军 Teman-teman。sekolahnya yang dahulu meremehkan dia mulai menghargai dia. 那些本来藐视他的同学开始尊重他了。 Para siswa-siswa yang dulunya memusuhi dia justru ingin berteman dengan dia. 那些本来敌视他的同学开始要和他建立友谊关系。 Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, 亲爱的弟兄姐妹， hidup kita di dalam dunia ini bukan tidak mungkin, kita juga bisa mengalami ketidakadilan bukan oleh karena kesalahan kita. 我们在每天的生活里面也有可能面对不公义的对待。 Tidak semua ketidakadilan dapat kita responi dengan cara kita. 但是我们未必使用我们自己的方式去回应我们所遭遇的不公平。 Melalui firman Tuhan pada pagi hari Tuhan hendak memberitahu kepada kita bagaimana meresponi ketidakadilan. 透过今天的话语，神要教导我们如何去回应不 Karena 公 Tuhan- 平的情况。 Karena Tuhan kita Yesus Kristus pernah mengalami kondisi yang demikian. 因为我们的主耶稣已经遭遇过不公平的对待， Dan dia menghadapinya dengan sikap yang tenang dan penuh kebenaran. 他以冷静以及这个保持真理的态度去面对。 Di manakah firman Tuhan itu tercatat? 这样的经文记载在哪里呢？ Mari kita membuka Yohanes 18 ayat 12 sampai 14 terlebih dahulu, kemudian ayat 19 sampai 23. 这段经文就记载在约翰福音第18章12到14节，然后跳到19到23节。 Kita bacakan bahasa Indonesia terlebih dahulu, kemudian nanti dibaca dalam bahasa Mandarin. 我们先用印尼文来念。 Maka pasukan prajurit serta perwiranya dan penjaga-penjaga yang disuruh orang Yahudi itu menangkap Yesus dan membelenggu dia. Lalu mereka membawanya mula-mula kepada Hanas, karena Hanas adalah mertua Kayafas yang pada tahun itu menjadi imam besar. Dan Kayafaslah yang telah menasihatkan orang-orang Yahudi adalah lebih berguna jika satu orang mati untuk seluruh bangsa. Ayat 19, maka mulailah imam besar menanya Yesus tentang murid-muridnya dan tentang ajarannya. Jawab Yesus kepadanya, aku berbicara terus terang kepada dunia. Aku selalu mengajar di rumah-rumah ibadat dan di bait Allah, tempat semua orang Yahudi berkumpul. Aku tidak pernah berbicara sembunyi-sembunyi. Mengapakah engkau menanyai aku? Tanyailah mereka yang telah mendengar apa yang kukatakan kepada mereka. Sungguh mereka tahu apa yang telah kukatakan. Ketika ia mengatakan hal itu, seorang penjaga yang berdiri di situ menampar mukanya sambil berkata, begitukah jawabmu kepada imam besar? Jawab Yesus kepadanya, jikalau kataku itu salah, tunjukkanlah salahnya. Tetapi jikalau kataku itu benar, mengapakah engkau menampar aku? 那队兵和千夫长并犹太人的差役就拿住耶稣，把他捆绑了，先带到亚那面前，因为亚那是本年做大祭司该亚法的岳父。这该亚法就是从前向犹太人发议论说，一个人替百姓死是有义的那位。19节，大祭司就以耶稣的门徒和他的教训攀问他。 耶稣回答说：“我从来是明明的对世人说话，我常在会堂和殿里，就是犹太人聚集的地方教训人。我在暗地里并没有说什么。你为什么问我呢？
可以问那听见的人，我对他们说的是什么？我所说的，他们都知道。耶稣说了这话，旁边站着的一个差役用手掌打他，说：“你这样回答大祭司吗？”耶稣说：“我若说的不是，你可以指证那不是；我若说的是，你为什么打我呢？” Tuhan Yesus melayani dalam dunia ini 3,5 tahun lamanya. 耶稣的侍奉大概有3年半的时间， Dan selama pelayanannya, pemimpin-pemimpin agama seringkali mencari kesalahan Tuhan Yesus. 在他侍奉当中呢，有许多犹太人的宗教领袖就是要找他的把柄， Dan berulang kali mereka berusaha menjebak Tuhan Yesus dengan pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan hukum Taurat. 他们屡次使用一些和律法相关的问题来陷害耶稣。 Kalau kita perhatikan Alkitab kita baik-baik, 如果我们注意圣经的记载， lebih dari 10 kali Tuhan Yesus berusaha dijebak dan dicari kesalahannya. 耶稣曾经面对超过10次的试探和陷阱。 Dan tujuan mereka adalah untuk menangkap Tuhan Yesus. 他们的主要目的就是要抓捕耶稣。 Dan ketika Tuhan Yesus ditangkap, 当主耶稣被抓捕的时候， mereka tidak mau menyia-nyiakan kesempatan emas ini. 他们就不要浪费这样的黄金 Mereka 机会， berusaha menghalalkan segala cara 他们不择手段， untuk mempersiapkan pengadilan yang palsu dan kesaksian dusta. 他们预备了这个假的法庭，还有这个假的见证人。 Mereka tidak puas kalau Tuhan Yesus hanya ditangkap. 他们如果耶稣只是被抓捕，他们还不满意。 Mereka menghendaki supaya Tuhan Yesus dilenyapkan daripada dunia ini. 他们所要的就是除灭耶稣， Karena bagi mereka Tuhan Yesus adalah ancaman bagi posisi mereka. 因为对他们来说，耶稣的存在威胁到他们的地位。 Karena pelayanan Tuhan Yesus dianggap mengancam popularitas dan pengaruh mereka. 耶稣的侍奉对他们来说威胁到他们的名望，还有他们的影响力。 Sejak Tuhan Yesus keluar melayani, 自从耶稣出场侍奉的时候， Tuhan Yesus menyembuhkan banyak orang sakit. 耶稣医治了许多的病 Tuhan 人， Yesus mengusir banyak setan. 耶稣赶出了许多被鬼附的， Sehingga membuat para pemimpin-pemimpin agama pada waktu itu pamor mereka meredup. 所以当时的宗教领袖，他们的名望渐渐的褪色， Oleh karena mereka iri hati terhadap pamor Tuhan Yesus, 只因为他们妒忌耶稣的名望日益加增， oleh sebab itulah mereka mempersiapkan sebuah pengadilan yang tidak adil. 所以他们预备了一个不公平的法庭。 Ini adalah sebuah ketidakadilan yang sangat-sangat menyakitkan. 这是一个非常心痛的一个不公平的法庭。 Tetapi disinilah pelajaran rohani yang sangat berharga bagi setiap anak-anak Allah. 但是在这里正是给我们一个非常重要的属灵功课。 Bagaimana Tuhan kita Yesus Kristus menghadapi ketidakadilan? 我们的主耶稣如何去面对不公平的对待呢？ Demikian juga kita sebagai pengikut Kristus dalam menghadapi kehidupan yang tidak adil. 我们跟随他的人也应该学习如何去应对。 Pelajaran rohani yang bagaimana? 我们要学的是什么功课 Ya, 呢？ yang pertama, 第一， kita bisa melihat Tuhan Yesus di dalam ketenangan ketika penangkapan yang tidak adil. 我们可以看到耶稣如何平静的去面对不公平的抓捕。 Tuhan Yesus jelas-jelas dia tidak bersalah. 耶稣完全没有错， Namun dia ditangkap bagai seorang penjahat besar. 但是他却被对待好像一 Tapi 个 Tuhan 囚 Yesus 犯， tidak melawan. 但耶稣却没有抵抗， Tuhan Yesus juga tidak melarikan diri. 耶稣也没有逃跑。 Sekalipun Tuhan Yesus bisa memerintahkan pasukan malaikat menolong dia, 虽然耶稣有权柄命令天使来救他， tapi Tuhan Yesus tidak 但 melakukannya. 耶稣没有这样做。 Bapak, Ibu, Saudara, dan teman-teman yang dikasihi Tuhan, 亲爱的弟兄姐妹朋友们， numpang tanya, 请问 mengapa Tuhan Yesus bisa begitu tenang menghadapi ketidakadilan ini?
为什么耶稣能够如此的冷静来面对如此的不公 Karena 平呢？ Tuhan kita Yesus Kristus tahu siapa yang mengendalikan hidup ini. 因为主耶稣晓得是谁在支配人的生命， Allah Bapa lah yang mengendalikan seluruh kehidupan kita. 是父上帝在支配我们的人生的。 Ini adalah sebuah pemahaman yang penting untuk kita ketahui. 这是一个很重要的理解。 Kita bisa bersikap tenang di dalam ketidakadilan karena kita tahu siapa yang menguasai hidup kita. 我们之所以能够保持冷静的态度去面对不公平，是因为我们知道背后谁在掌权。 Ada seorang anak kecil yang suka bermain-main di ruang kerja ayahnya. 有一个小孩子，他喜欢在爸爸的办公室玩。 Ya, di kantor ayahnya ada tergantung sebuah jam dinding yang bentuknya kira-kira demikian. 在爸爸的办公室里面挂着一个好像这样的挂钟。 Di dalam keheningan terdengar suara tik-tok, tik-tok, tik-tok. 在安静的当中听到滴答滴答的声音。 Namun bagi sang anak kecil itu ketika melihat dan memperhatikan baik-baik dia merasa aneh. 但是对这位小孩子来说呢，当他注意看这挂钟的时候，他觉得很奇怪， Karena dia melihat roda-roda yang ada di dalam jam dinding ini berputarnya sepertinya berlawanan arah. 因为他观察这个墙中呢，那些轮子的转动好像是都不同方向， Ada yang arahnya ke kiri, 有些是转这个左边， ada yang arahnya ke kanan, 有些是转向右边， ada yang cepat, 有些转得快， ada yang berputar lambat. 有些转得慢， Namun ada juga yang berputar seolah-olah tidak bergerak sama sekali. 有些看起来好像完全没有转动。 Lalu sang anak bertanya kepada ayahnya, 然后这位小孩子就问他的父亲， kenapa roda-rodanya ini seperti bertabrakan satu dengan yang lain? 为什么看起来这些轮子都互相碰撞呢？ Kenapa rodanya tidak searah? 为什么他们的方向不一样呢？ Bukankah nanti jamnya akan rusak? 这样的话这个墙钟不是会坏掉吗？ Sang ayah dengan tersenyum memberitahu kepada anaknya, 爸爸就微笑着回答他的孩子， justru di dalam kondisi yang demikian inilah jam bisa berjalan dengan tepat waktu. 其实正是在这样的设计情况当中呢，这个钟能够准确的运作。 Masing-masing roda sudah diatur dengan teliti. 每一个轮子都已经如此安排， Meskipun kelihatannya berlawanan arah, 看起来方向都不一样。 kalau kamu hanya melihat satu bagian saja, 如果你只是看一部分的话， kamu mungkin akan bingung. 你可能会感到迷 Tapi 惑。 kalau kamu lihat keseluruhan daripada sistem, 但是如果你能够了解它的整个系统， semua itu bekerja untuk menunjukkan waktu yang benar. 这一切的运作能够给我们指出准确的时 Ia 间。 mendengar penjelasan daripada ayahnya. 这位孩子听爸爸的解释后， Anak kecil itu hanya bisa mengangguk 他 kepala, 只能够点点头， meskipun dia belum paham sepenuhnya. 虽然他还不能完全明白。 Tetapi hari itu ia belajar sesuatu. 但是那一天他学习一件事， Apa yang terlihat tidak sinkron di mata manusia, 在人眼前看起来没有什么关联的， bisa jadi adalah bagian dari rencana besar jauh lebih sempurna. 哪怕是属于更大以及更完美的计划的一部分。 Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, 亲爱的弟兄姐妹， demikian juga dengan kehidupan kita. 我们的人生也是一样， Ada peristiwa yang berjalan di depan 有些的事情好像是在前面， sesuai 在前面 dengan 行， keinginan hati 是 kita 按照我们的心意而 yang 行的， membawa kita sukacita dan bahagia. 带给我们喜乐和快乐。 Tetapi juga ada kejadian peristiwa yang sepertinya berjalan mundur 但是也有些的事情发生，好像是向后 yang menyakitkan kita dan mengecewakan kita. 使我们感到非常伤心以及失望。 Namun kita diingatkan bahwa Tuhan adalah perancang agung kehidupan kita. 但是我们晓得主是我们伟大的设计师， Seperti sang pembuat jam, 就好像那位制作
钟的人， Ia mengatur setiap detik, setiap roda, dan setiap arah. 他安排每一秒、每一个轮子、每一个方向， Bahkan yang tampaknya berlawanan 甚至那些看起来不同方向的， dengan satu tujuan tepat pada waktunya. 他的目的只有一个，可以准时。 Sama seperti apa yang firman Tuhan katakan, 就好像神的话所说的， Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. 神造万物各按其时成为美好。 Saudara-saudari yang terkasih, 亲爱的弟兄姐妹， ketika kita tidak mengerti mengapa sesuatu terjadi, 当我们不明白为什么会发生某件事情的时候， kenapa pintu masih tetap tertutup? 为什么门还没有打开呢？ Mengapa Tuhan masih tidak menjawab doa kita? 为什么上帝还没有垂听我们的祷告呢？ Ingatlah, kita sedang melihat satu roda kecil dalam jam kehidupan kita. 我们要记得，可能我们只看到某一个小轮子而已， Tetapi bagi Tuhan, Dia melihat keseluruhan sistem kehidupan kita. 但是上帝看到的是我们整个人生的系统。 Dia tahu kapan harus mempercepat kehidupan kita. 他知道什么时候要加速我们的生活， Dia tahu kapan memperlambat kehidupan kita. 他也知道什么时候要缓慢我们的生活， Dan kapan kita harus berdiam sejenak. 而且晓得什么时候我们应该安静。 Hingga pada waktunya kita menyadari 到了时机， segala sesuatu yang tampaknya bertabrakan 我 itu 们就会发现那些看起来互相碰撞的事件， ternyata sedang menyusun waktu yang tepat untuk rencana Tuhan dinyatakan. 原来在上帝所安排的时间里面成就美意。 Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, 亲爱的弟兄姐妹， ketika kita diperlakukan tidak adil di tengah-tengah pekerjaan kita, 当我们在工作当中遭遇不公平的对待， ketika kita diperlakukan tidak adil di tengah-tengah keluarga kita, 当我们在家庭里面遭遇不公平的对待的时候， ataupun di sekolah dan di dalam gereja, 或者是在学校，甚至是在教会， ingatlah Tuhan memegang segala kendali. 请记得上帝掌管一切。 Ketidakadilan manusia tidak bisa membatalkan rencana Allah yang sempurna. 上帝人的不公平不能够取消上帝美好的计划。 Dan satu hal lagi, 还有一件事， Tuhan bahkan sanggup memutarbalikkan ketidakadilan manusia menjadi kebaikan bagi kita. 上帝能够使用人的恶意改变成为美好的事情。 Sehingga ketika kita diperhadapkan pada situasi-situasi yang di luar keinginan hati kita, 所以，当我们面对和我们心里不一样或者是不想要的事情 kita 的时 bisa 候， menghadapinya dengan hati yang tenang 我们就能够以冷静的心态来 dan 面 bahkan 对。 bisa bersyukur kepada Tuhan. 我们甚至能够向主感恩。 Poin yang kedua, 第二点， ketenangan dalam pengadilan yang tidak sah. 面对非法法庭的冷静。 Pada saat itu Tuhan Yesus diinterogasi oleh imam besar. 那个时候耶稣被大祭司责问， Imam besar itu bukan mencari kebenaran. 当时的大祭司并不是要寻找真理， Mereka justru mencari-cari kesalahan. 他们要的就是寻找耶稣的把柄。 Dan Tuhan Yesus meresponi mereka dengan pertanyaan dengan penuh ketenangan. 但是耶稣却以冷静的态度回答他。 Berkata kepada mereka, 耶稣对他们说 Aku telah berbicara terus terang kepada dunia. 我已经公开的向世人说话， Mengapa engkau menanyai aku? 你为什么问我呢？ Tanyakanlah kepada mereka yang telah mendengar. 你可以问那些听见的人。 Kalau kita memperhatikan perkataan Tuhan Yesus ini, 如果我们注意耶稣所说的话， sekalipun Tuhan Yesus tahu mereka sedang mencari kesalahan Tuhan Yesus, 即便耶稣晓得他们是在找他的把柄， Tuhan Yesus tidak emosi, 耶稣没有生气， bahkan Tuhan Yesus tidak memohon belas kasihan supaya dia dilepaskan. 耶稣也没有向他们求情， Tuhan Yesus menjawab dengan penuh kebenaran dan tanpa ketakutan. 耶稣以真理来回答，并毫无惧怕。
Sekedar informasi bagi kita, 给大家一些的资讯。 sesungguhnya dalam sistem hukum Yahudi, 其实，在犹太人的律法系统里面， malam hari bukan waktu yang legal untuk mengadakan sidang. 晚上开庭并不是合法的 Tetapi 做法。 justru Tuhan Yesus diperhadapkan pada sidang sampai ayam berkokok. 耶稣恰恰在晚上给他们审判到鸡叫的时候， Dan bukan hanya itu, 不仅如此， kesaksian sepihak saja sebenarnya bagi hukum Yahudi itu tidak sah. 一方面的证人在犹太人的法庭中是不合法没 Tetapi 有 Tuhan, 效的。 tetapi Tuhan Yesus tidak diberikan kesempatan untuk pembelaan. 那个时候，耶稣也没有机会维护自己。 Kenapa Tuhan Yesus masih bisa bersikap tenang? 为什么耶稣在这样的状态能够冷静呢？ Jawabannya karena dia hidup di dalam terang. 这是因为他活在光明中。 Ketenangan dalam menghadapi ketidakadilan berasal daripada hidup di dalam terang. 能够以冷静的态度去面对不公平，是因为他活在光明中。 Jika kita tidak menyembunyikan apapun di dalam hati kita, 如果我们的心里没有隐藏任何的恶事， maka kita tidak perlu takut. 我们就不用害怕。 Dunia bisa saja menuduh kita, 世界可能会指控我们， tetapi Allah mengetahui yang sebenarnya 但是上帝知道真相， dan akan memunculkan kebenaran kita. 他也会把真相吐出来、凸 Bapak, 显出来 Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, 亲爱的弟兄姐妹， ini sebuah hal yang membuat kita bisa tenang 这使我们能够冷静， menghadapi ketidakadilan. 去面对不公平的对 Pada 待。 saat kita berada di dalam kebenaran, 当我们活在真理里面， dan Tuhan akan memunculkan kebenaran itu. 上帝就会彰显出真理。 Ini pelajaran yang kedua. 这是第二点。 Dan pelajaran yang 第 terakhir, 三点， dari Tuhan Yesus dia tetap tenang ketika dia ditampar tanpa alasan. 耶稣无理被打的时候，他仍然保持冷静。 Pada saat itu Tuhan Yesus bukan hanya dituduh dan dicari kesalahannya. 那个时候，耶稣不只是被指控，不只是 Tuhan Yesus juga diperlakukan dengan sangat kasar. 耶稣也被他们以那种非常粗暴的态 Firman 度。 Tuhan memberitahu pada kita Tuhan Yesus ditampar mukanya 那个时候，耶稣被打耳边， oleh karena jawaban daripada Tuhan Yesus yang tidak disukai mereka. 因为耶稣的答案他们不喜欢。 Ketika Tuhan Yesus ditampar, 当耶稣被打的时候， apakah Tuhan Yesus katakan, nih lihat lagi tampar? 耶稣有没有说还有这一边你可以打？ Tidak. 没有， Justru Tuhan Yesus memberikan respon 耶稣就开始反应。 dan berkata, jikalau kataku itu salah, 耶稣说：“如果我说的不是， tunjukkan di mana salahnya. 你要指出我的不是； Tetapi jikalau benar, 如果我说的是， mengapa engkau menampar aku? 你为什么打我呢？” Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi 亲爱 Tuhan, 的弟兄姐妹， pada saat itu Tuhan Yesus tidak membalas kekasaran dengan kekasaran. 那个时候耶稣没有以粗暴回粗暴， Dia bahkan juga tidak berteriak, 他也没有喊叫， tetapi dia menyuarakan kebenaran di dalam ketenangan. 他在冷静的当中升到真理。 Tuhan Yesus pada saat itu dia tidak takut, 那个时候耶稣没有害怕， namun dia tidak menyerang. 但是他也没有去攻击 Dia 别 tidak 人， tunduk pada kesalahan. 他也没有这个犯错。 Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, 亲爱的弟兄姐妹， dari sini kita bisa melihat 从这里我们看到， Tuhan Yesus tidak bersikap pasif 主耶稣的态度不是被动的， dalam menghadapi ketidakadilan, 就是当他在面对不公平的时候， tetapi dia dalam tenang menyuarakan kebenaran. 他是以冷静的态度声张真理。 Dia menyatakan kebenaran bukan dengan emosi dan penuh dendam, 他不是以他的情绪，然后怀恨来表达真理， melainkan dengan kasih dan kuasa Roh Kudus. 他是以爱以及圣灵的能力来表达。 Martin Luther King Jr. pernah berkata sebuah kalimat, 马丁路德金曾经这样说过： kegelapan tidak bisa mengusir kegelapan. 黑暗
不能驱走黑暗， Hanya terang yang dapat melakukannya. 唯有光能够做到。 Kebencian tidak bisa mengusir kebencian. 怨恨不能消除怨恨， Hanya kasih yang dapat melakukannya. 唯有爱能够做到。 Dan inilah yang dilakukan Tuhan kita Yesus Kristus. 这就是我们主耶稣基督所做的， Kasih dan kebenaran berjalan seiring. 爱和真理并行。 Ini menjadi pembelajaran rohani di dalam kehidupan kita sehari-hari. 这成为我们生活中的一种属灵的功课。 Saat kita diperhadapkan pada ketidakadilan, 当我们面对不公平的情况， saat kita dituduh ataupun dilukai secara tidak adil, 当我们不公平的被指控以及被伤害， kecenderungan kita adalah hendak membalas dendam. 我们的倾向往往就是要报复， Kecenderungan hati kita adalah menarik diri. 我们的倾向可能要退后。 Tetapi Tuhan Yesus memberikan kita cara yang ketiga, 但是主耶稣给我们第三个办法， yaitu berbicara dengan tenang, 就是冷静说话， menyuarakan kebenaran 声道真理， tanpa kehilangan kasih. 而且没有失去爱。 Dan sebagai penutup di dalam renungan kita pada pagi hari ini, 作为结束， mengapa kita bisa tenang di dalam menghadapi ketidakadilan? 为什么我们在面对不公平的时候能够保持冷静呢？ Yang pertama, 第一， karena Allah yang tetap memegang kendali kehidupan kita. 因为我们晓得上帝仍然掌权。 Yang kedua, 第二， bagaimana kita bisa tetap tenang di dalam menghadapi ketidakadilan? 为什么我们能够保持冷静的态度去 Dan 面对 kita 不公平呢？ percaya kebenaran tetap akan menang. 因为我们知道最终真理会获胜。 Meskipun untuk sementara waktu diputar balikkan. 虽然暂时看起来是被倒转了。 Yang ketiga, 第三， mengapa kita harus tenang menghadapi ketidakadilan? 为什么我们要冷静面对不公平呢？ Karena Yesus Kristus sendiri telah terlebih dahulu mengalami ketidakadilan demi engkau dan saya. 因为耶稣先为你和我遭遇不公平的对待， Salib adalah puncak daripada semua ketidakadilan. 十字架是一切不公平的顶峰。 Tetapi salib juga adalah puncak daripada kasih karunia. 然而，我们也晓得十字架也是神恩惠的巅峰。 Hari ini kita belajar satu hal. 今天我们学习一件事， Tuhan Yesus bukan hanya menjadi teladan di dalam ketidakadilan. 主耶稣不只是给我们留下如何去面对不公平对待的一个榜样， Tetapi dia juga adalah sumber kekuatan bagi kita untuk menghadapi ketidakadilan. 它也是我们得力的来源，使我们能够去应付不公平的对待。 Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, 主所爱的弟兄姐妹， bila sekarang ini engkau sedang dihadapi pada situasi yang tidak adil, 如果今天你正在面对不公平的对待， berserahlah kepada Kristus. 你要完全的交给主耶稣， Janganlah kita hilang kendali. 不要失控。 Duduklah tenang di bawah kakinya. 我们要在主耶稣的脚下冷静坐下， Karena Tuhan kita Yesus Kristus tidak hanya memahami ketidakadilan, 因为我们的主耶稣不只是明白不公平的那种对待， Tuhan kita Yesus Kristus pun telah menanggungnya bagi engkau dan saya. 主耶稣已经为我们担当了这些不公平。 Kiranya firman Tuhan pada pagi hari ini 但愿今天神的话语 menolong kita 帮助我们， untuk tetap tenang di dalam segala situasi, 让我们能够在任何的情况保持冷静， dan bersyukur kepada Tuhan. 而且常常向主感恩。 Mari kita berdoa. 我们祷告， Mencing liang musuh taliong doa. 我们一起祷告。亲爱的天父，我们感谢赞美你。我们知道，爱神的人为世界所恨，所以当我们要爱神、要遵守真理的时候，我们很多时候都要面对周围的敌人。虽然我们没有敌视我们的环境，
却被环境所敌视。我们可能会面对不公平的对待，但是有主你站在我们这边，我们还怕谁呢？我们还需要埋怨什么呢？因为主耶稣，你曾经为我们遭遇一切的不公平，所以求主你帮助，当我们弟兄姐妹不管在哪里，包括我们自己，如果面对不公平的对待的时候，我们能够学习耶稣基督，保持冷静的心态来面对，而且晓得你掌权，我们相信你胜过相信人所能够做的一切不公平所带来的伤害。主啊，感谢你，赞美你。我们如此祷告，是奉主耶稣基督的名，阿门。Amin. Ya, Tuhan Yesus berkati.